Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan mengenai hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir dari segi bahasanya, lughah, dan daripada segi istilahnya pula. Apa maksudnya? Okey, hadis mutawatir ini dari segi bahasanya adalah huwa ismu fa'il mushtaq min al-fa'il al-tawatir bermakna tattabi'. Tawatir al-matar ay tattabi' nuzulahu. Maksudnya perkataan mutawatir adalah kata nama pelaku dari perkataan tawatir yang bermaksud berturut-turut ataupun berderet-deret. Sabda Allah Ta'ala berfirman, "Summa arsalna rasulana tatra." Surah Al-Mu'minun ayat 44. Maksudnya turunkan rasul-rasul pada kamu, rasul-rasul secara berturutan. Inilah penyokonglah untuk hadis tawatir ini. Okey, seterusnya dari segi bahasa pula, ada segi istilah pula. Istilah adalah huwa al-hadis allazi rawahu wa naqlahu jam'u an jam'u la yumkin tawattuhum ala kazbi min awal sanad ila muntaha. Maksudnya sini adalah dari segi istilah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi. Sekumpulan perawi yang ramai di setiap awaqat ataupun di setiap peringkat-peringkat tu. Saya peringkat lah. Di sini dia mengenai peringkat-peringkat tu dan sanadnya, di mana bilangan yang ramai sebut menunjukkannya mustahil ala kazbi min awal sanad ila akhir muntaha. Maksudnya mustahil untuk mengatakan yang hadis ni nipu dari awal sanad hingga akhirnya. Maksudnya sini ramai setiap peringkat tu atau bakot peringkat tu mustahil untuk menunjukkan hadis ni adalah orang menipu lah. Menipu maksudnya bukan yang hadis yang sahih. Macam tu juga. Maksudnya menunjukkan yang hadis ni adalah hadis yang sahih lah, yang boleh digunakan pakai. Seterusnya adalah sini tambih atau pernyataan lah. Wa bi'abar al-ukhra al-khabar mutawatir yani al-hadis allazi salsalatu rawatahu ila al-ma'sum bihadhi kasrah في جمع الطبقات يمتنع عن التواتر على كسب في نسبة الحديث إلى المعصوم وإنه يوجب على العمود بصدوره عن المعصوم. Sini maksudnya hadis ni menunjukkan yang betul-betul hadis ni macam saya cakap tadi istilah tu, maksudnya peringkat-peringkat ataupun sanad-sanad ni menunjukkan mustahil pada adat maksudnya mustahil pada akal fikiran. Kalau kita ikut akal fikiran kita pun kita tengok mustahil lah. Maksudnya mustahil lah, ataupun semua boleh berpakat-pakat untuk menipu ataupun nak berdusta kan. Al-Kazib tu mustahil untuk berdusta. Takkan ramai-ramai setiap peringkat atau bakot tu mengenai hadis ni, peringkat hadis ni nak berbohong semua. Nak berbohong semua sama-sama cakap hadis ni, mengatakan yang nak seleweng hadis tu. Mustahil lah. Dan bentuk hadis tersebut juga disandarkan pada pencenderan yang 5. Maksudnya hadis ni macam dari yang 5 ni menunjukkan yang hadis ni tak ada sebarang penipuan yang sebenarnya penipuan lah. Maksudnya dari segi penulisannya, dari segi perawinya dan sebagainya. Di situ itu saya menambah sikit lah apa yang saya baca. Maksudnya sini tak ada penipuan, semuanya maksum, semuanya betul. Maksudnya semua tu adalah cerita yang benar. Setiap tabaqah hadis tu mustahil untuk berlaku penipuan di situ. Seterusnya mengenai apa itu anwa' hadis mutawatir. Anwa' hadis mutawatir, pembahagian hadis mutawatir itu apa? Okey, yang kesimpulan adalah hadis mutawatir ila nau'ain huma. Maksudnya hadis bahagikan hadis mutawatir ini kepada dua bahagian. Pertama iaitu hadis mutawatir al-lafzi, yang kedua adalah hadis al-mutawatir al-maknawi. Dua ni hadis yang masih sama hadis mutawatir tetapi dalam kedua keadaan ataupun dua situasi, iaitu makna lafzi dan juga yang satu lagi maknawi. Okey, namanya kita pergi ke makna lafzi dulu. Apa maksud lafzi? Lafzi ni huwa al-hadis alladhi yatafiqu rawatahu fi lafzihi. Maksudnya di sini adalah semua perawi dengan lafaz, maksudnya lafaz ni mengenai macam mana hadis ni adalah gambaran semua hadis ni ikut peringkat ini
uh, semua perawi dengan lafaz, maksudnya lafaz hadis tu lah, ataupun menggambarkan ataupun keadaan dia tu, pengriwayatan itu adalah sama setiap peringkat. Setiap tabaqat tu sama semua. Apa yang dia cakap tu sama. Itu hadis mutawatir lafzi. Setiap peringkat-peringkat hadis tu adalah sama. Adalah sama. Di sini saya bagi contoh untuk hadis. So hadis tawatir ni apa? Kita ambil contoh yang mudah lah. Seperti saya ingat, kullu maskar haram. Maksudnya setiap yang memabukkan itu adalah haram. Itu adalah contoh untuk hadis mutawatir, hadis al-mutawatir al-lafzi. Kalau tengok dalam slide ni pula, min zalik ala sabilil misal yaqala fatahtul madinah kadza min tariq fulan, maksudnya fayrawi zalik adatul rawatul bilafzi wahid atau bilafzi muqarib bima yadullu dilalatu sariha ala nafsil ma'nil maqsud. Sini nyatakan contohnya kata dalam membuka Madinah ni, kata Madinah kazalik kaza bi tariq fulan, maksudnya dengan seperti ni daripada orang yang beza. Jalan-jalan orang beza, maksudnya jalan sekian. Dan di sini maksudnya diceritakan oleh beberapa perawi. Dengan satu kata yang serupa. Maksudnya semua sepakat untuk mengatakan yang hadis ni macam ni menggunakan lafaz yang sama semua. Menggunakan lafaz yang sama dengan jelas menunjukkan maksudnya dan juga menunjukkan maksud yang sama. Maksudnya semua samalah. Dari segi lafaznya, dari segi maknanya, semua sama. Okey, manakala untuk hadis mutawatir pula, wa hadis mutawatir wa al hadis allazi takhtalifu fihi alfaz rawatu illa in alfazahum tadullu ala nafsi al-ma'na biqadri mushtarak. Maksudnya sini hadis ni menunjukkan dia mutawatir. Dia mutawatir pada makna sahaja, bukan pada lafaz. Dia mutawatir pada makna sahaja, bukan pada lafaz lah. Ataupun hadis yang diungkapkan atau yang dihasilkan itu adalah perawi yang berbeza-beza. Perawi yang berbeza-beza. Betul, illa in alfazahum tadullu ala nafsi al-man bil qalil mushtaq. Walau bagaimanapun istilah mereka menunjukkan makna yang sama dan pada akal sihat. Maksudnya hadis ni walaupun perawi yang berbeza tetapi makna yang sama, dan maksudnya istilah menunjukkan makna yang sama je. Cuma mungkin ada perbezaan sedikit-sedikit dari segi penulisannya, daripada segi penambahan huruf lah, perkataan ke, itu yang membezakan sedikit antara hadis mutawatir ni dalam mutawatir al-lafzi dan maknawi ni. Dia membezakan situ, ada dari situlah. Dan contoh untuk hadis mutawatir maknawi ni adalah seperti mengenai cerita Isra' Mi'raj, cerita mengenai Dajjal, ada juga cerita mengenai kalau kita berdoa, kita angkat tangan. Itu cerita mengenai contoh untuk hadis al-mutawatir al-maknawi. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan sambung dalam bahagian syurutul mutawatir. Sambung daripada rakan saya tadi. Okay. Yang pertama, syurutul mutawatir terbahagi kepada 4. Wahid, ayarwihi adadun kasir. Yang ini bermaksud hadis tersebut hendaklah diriwayatkan oleh ramai perawi
sebab ulama berbeza pendapat tentang had bilangan had bilangan minimum perawi hadis mutawatir, tetapi pendapat paling utama menurut sebagian ulama ialah 10 orang. Okey, yang kedua, thani an takuna tilka kathira fi jami' tabaqatus sanah. Bilangan perawi yang kedua ni, bilangan perawi yang ramai itu hendaklah ada pada setiap tabaqah, iaitu setiap peringkat, peringkat sanad, iaitu daripada tabaqah yang pertama sehinggalah tabaqah yang terakhir. Thalith, yang ketiga, yastahil 'adah tawatuhum wa tawafaquhum 'ala al-ikhtilaf dzalikal hadis. Yang ketiga ni, dia punya huraian dia, kebiasaan secara logik akal, mustahil para perawi bersepakat untuk berdusta atau melakukan pendustaan melalui hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Pendustaan ini tidak akan berlaku sekiranya para perawi hadis tersebut mempunyai latar belakang yang berbeza dari perbezaan lah dari segi benua negara, perbezaan mazhab, aliran pegangan dan lain-lain. Meskipun terdapat ramai bilangan perawi bagi sesuatu hadis, berkemungkinan ia masih belum dapat diklasifikasikan sebagai hadis mutawatir. Dalam situasi yang lain, mungkin juga terdapat hadis yang mempunyai bilangan perawi dia sikit, tetapi hukum dia hadis mutawatir. Situasi ini berlaku kerana dalam menghukum sesuatu hadis tu sebagai hadis mutawatir, perbezaan latar belakang para perawi hadis juga diambil kira juga. Okey. Rabi'ah, ayyakuna mustanihum al-his. Yang keempat, pengkabaran hadis itu hendaklah berdasarkan kepada al-his. Sebagai contoh, perawi berkata sami'na, iaitu kami dengar, ataupun ra'aina, kami lihat, ataupun lamasna, kami sentuh, dan lain-lain lah. Jika perkabaran dia bersandarkan pada pada akal semata-mata, ia tidak dianggap sebagai mutawatir. Seperti kata ahli falsafah Yunani lah, bahawa alam ini adalah qadim, iaitu sedia ada. Contoh. Seterusnya, hukum dia, al-hukmuhu. Okey. Al-mutawatir yufidul ilmu daruri ayul yakini alladhi yadtarru al-insan ila tasdiq biha tasdiqan jaziman kama yushahid al-amru bi nafsi kaifa la yatardadu fi tasdiqihi fakadzalika al-khabar al-mutawatir lidzalika kana al-mutawatir kulluhu maqbulan wala hajati ila al-bahthu anil ahwali rawatihi. Okay. Hukum dia, hadis mutawatir ni dia makna memberi faedah dalam ilmu daruri, iaitu yakin. Al-yakin ni yang yakin ni adalah ilmu yang memaksa manusia untuk membenarkannya, al-yakin ni ke dalam manusia. Contoh, seseorang tu dia telah menyaksikan satu peristiwa yang berlaku dekat depan dia, maka pengetahuan dia terhasil daripada apa yang dia nampakkan, daripada penyaksian itu. Itu adalah adalah satu ilmu yakini. Dia mesti membenarkannya tanpa ada keraguan sikit pun. Begitu juga dengan hadis mutawatir, ia hendaklah diterima tanpa sebarang keraguan tentang kebenaran sandarannya, isnad dia kepada Nabi. Oleh demikian, ulama bersepakat dalam ni bahawa hadis mutawatir adalah makbul tanpa perlu diteliti kepada para perawinya. Okey, seterusnya aqsamul hadis mutawatir, iaitu bahagian hadis mutawatir. Dia terbagi kepada dua qismain. Al-mutawatir lafzi, ta'rifu ma tawatir lafzahu wa ma'nahu yakni rawahu jami' bil lafzi wahid. Misalhu, contoh dia, hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Faqad rawahu jam' al-ghafir bihadzal lafzi kilal isnani wa situna wa awsal al-hafiz Ibn al-Hajar fi Fathul Bari ila al-mi'ah. Okey, kat sini hadis, kita tahu hadis mutawatir terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama al-mutawatir al-lafzi. Maksud hadis tadi itu, sesiapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka bersedialah tempat tinggal dia dalam neraka. Hadis ni dia diriwayatkan lebih daripada 73 orang sahabat.
Seterusnya, al-mutawatir ma'nawi. Ta'rifuhu huwa ma tawatir ma'nahu duna lafzihi. Mithaluhu hadis rafu'ul al-yadain fi du'a. Faqad warada an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahu min hadis. Kullu hadis minha fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'u yadayhi fi du'a lakinnahu fi qadaya wa waqi'ah al-mukhtalifah mithlu rafa'ahu yadayhi lid-du'a fi salatul khusuf wa iqabus salatul fard ahyanan wa inda talab sa'il min ad-du'a lahu wa ghayruha min al-qadaya wa waqa'i lakinnahu kulluhu ishtarakat fi amr wahid wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'u yadayhi fi du'a. Fabidhalika tawatir raf'ul yadai fi du'a bi'tibar majmu'ut talab. Okey, yang ni dia panjang sikit. Bahagian kedua, mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ialah hadis mutawatir yang dari segi makna dia dari segi maknanya sahaja tidak tidak dari dia bukan maknanya sahaja tidak dari segi lafaz dia. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat dan menadah kedua-dua belah tangan semasa berdoa. Ia telah diriwayatkan hampir dalam 100 hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Meskipun peristiwa berikut dan lafaz-lafaz digunakan dalam hadis tersebut adalah berbeza, tetapi dalam kesemua hadis tersebut menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika baginda berdoa. Oleh itu hadis mengangkat tangan ketika berdoa adalah mutawatir dari segi maknanya walaupun tidak dari segi lafaz dia. Itu contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, insyaallah سأقدم لكم تحت الموضوع يعني kabar wahyi, yani hadis ahad. Jadi insyaallah saya akan bentangkan berkenaan dengan hadis ahad yang mana menjadi satu pertikaian ataupun percanggahan pendapat ketika berzaman oleh tokoh-tokoh daripada Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah ketika dahulu. Tapi seperti yang kita sudah maklum bahawa kitab tentang ilmu mustalah hadis ini telah dikarangkan oleh pelbagai masyayikh yang mana kita boleh sebutkan sebagai rujukan. Jadi bila kita lihat kepada slide pertama yang mana hadis ahad ini ialah disebut dulu ialah seperti mana yang dikatakan oleh mulut-mulut ataupun perkataan-perkataan lisan daripada orang Arab mengatakan hadis satu, yakni dia perawinya adalah satu ataupun dua orang. Kemudian kita tengok kepada istilahannya ialah dia hadis ahad ini dia tidak mencapai kepada tahap mutawatir. Kerana hadis ahad ni terbagi kepada beberapa cabang, dan insya-Allah akan diterangkan oleh sahabat saya sebentar lagi. Kemudian kita tengok pula kepada ahkamul ahad. Ahkamul ahad ialah bagaimana kita menggunakan hadis ahad ini sebagai sandaran ataupun sebagai rujukan untuk kegunaan. Kemudian hadis ahad ini pula tidak diwajibkan untuk dijadikan sebagai i'tiqad ataupun sebagai pegangan untuk kita beramal. Seperti mana yang telah dikatakan dalam kitab Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, beliau juga berpandangan sedemikian bahawa tidak semestinya kita menolak, tapi ulama-ulama berpandangan mungkin hadis ahad ini kita boleh diterima sekiranya perawinya itu diyakini walaupun jumlah perawinya sedikit. Kemungkinan juga hadis ini boleh menjadi khilaf, yang mana ada mengatakan ia sahih, yang kata ia hasan, ada yang mengatakan dia dhaif,
ataupun mardhu. Kita perlu melihat kepada kekuatan siapa yang merawikan hadis ahad ini. Kemudian kita tengok kepada wujudnya hadis ahad ini ialah kita boleh rujuk kepada dalam muka surat 139, iaitu Mu'azzam al-Hadith an-Nabawiyah Murawiyah bil tariq al-ahad fa inna ma tumathil nisbah minha aw tazid anha fi hayni al-hadith المتواترة لا يتجاوز عددها 500 hadis takhriban. Jadi hadis ahad ini dia telah banyak kita telah ada juga banyak jugalah hadis ahad ni, mencapai 500 hadis ahad yang telah wujud pada ketika ini. Wallahu alam. Jadi kita tengok masuk kepada taqsimat khabar al-wahid bil i'tibari, yakni taksimat ni adalah satu pecahan yang mana terpecah kepada dua, iaitu bil i'tibar al-adad riwayah, kemudian bil i'tibar quwwatul dha'if, quwwah wad dha'if. Kalau kita tengok kepada cabaran yang pertama, iaitu bi'atibar adad riwayah, terbagi pada 3: gharib, aziz dan masyhur. Kemudian kita tengok pula kepada cabaran yang kedua, iaitu bi'atibar quwwah wad dhaif, yakni maqbul dan mardud. Insya-Allah tajuk ini berkenaan dengan hadis ahad ini akan dikupas dengan lebih jelas oleh sahabat saya sebentar lagi, insya-Allah, dengan nextnya slide seterusnya. Jika dilihat perkara ini, kita kena faham betul-betul dari kegunaan hadis ini. InsyaAllah moga-moga diberi kefahaman. Anda ada kesilapan ataupun ketirisan fakta dan sebagainya, mohon teguran. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Amirul Hasanuddin bin Zaharuddin, nombor matriks I192038766. Saya akan menerangkan sedikit mengenai hadis masyhur dan juga hadis aziz. Jadi kita tengok slide ini, hadis masyhur. Ta'rif hadis masyhur adalah ma rawahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh hadd tawatir. Maksudnya kat sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dalam setiap tabaqat sanad, tetapi masih belum memenuhi syarat hadis tawatir. Maksudnya dia 3 orang perawi tapi dia tidak sampai lagi tahap kepada tawatir. Kata kunci yang senang kita nak lihat sini adalah salah satu fa aktsar rawahu, 3 orang ataupun lebih perawinya. Yang kedua adalah anwa'ul hadis masyhur, pecahan hadis masyhur. So hadis masyhur ni adalah al-hadisul masyhur yumkinu an yakuna sahih, hasan atau dhaif. Hadis masyhur ni dia boleh jadi 3 keadaan: sahih, hasan dan juga dhaif. Yang ketiga adalah misal hadisul masyhur sahih. Contoh hadis masyhur yang sahih: innallaha rafiqun yuhibbu, yang ba tu salah, innallaha fariqun yuhibbur rafqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alaihi unfi. Ini adalah contoh hadis masyhur yang sahih. Selain ada hadis masyhur yang hasan dan juga dhaif. Ini salah satu hadis masyhur yang sahih. Yang seterusnya aqsamul hadis masyhur. Pecahan hadis masyhur ni ada 4 pecahan. Pertama adalah al-masyhur baina ahlul hadis, yang masyhur antara ahli hadis. Yang kedua adalah al-masyhur baina ahlul hadis wa laysa ahluhu, hadis masyhur antara ahli hadis dan juga bukan ahlinya. Yang ketiga adalah masyhur baina ahlul fuqaha, yang masyhur antara ahli-ahli fuqaha. Yang keempat adalah al-masyhur bainal amah, masyhur di antara awam. Itu adalah 4 pecahan dia.
Yang seterusnya adalah hukum bi'amali hadis al-masyhur yang sahih. Hukum beramal dengan hadis yang masyhur yang sahih. Selain ada hasan dan juga dhaif, saya ambil yang sahih ni, hukumnya adalah yajuzu li hujjati aw li amali. Maksudnya kita boleh menggunakan hadis masyhur yang sahih ini sebagai hujah dan juga sebagai beramal dengannya, dan juga kita boleh beramal dengannya. Ada penambahan slide dan juga keterangan sikit, iaitu pada hadis masyhur. Kita tengok slide ni, dia al-mustafid. Al-mustafidu. Ta'rif lughatan dia huwa ismun fa'il min istifadul khabri idza intashar. Maksudnya ia adalah isim fa'il, isim fa'il yang istifad, yang istifada, iaitu yang maksud dia melimpah. Kata i'tida, kata sama i'tida melimpah. Lepas tu dari segi istilah dia, fihi khilaf bainal ulama ala thalatha aqwal. Ada khilaf dalam kalangan ulama dan terdapat ada 3 khilaf. Yang pertama kita boleh tengok innahu muradifun lil masyhur al-istilahi. Maksud dia pengertian al-mustafid ni dia lebih kurang sama macam masyhur. Lepas tu yang kedua ni anda boleh baca, saya terangkan maksud dia lebih khusus kepada pengertian macam, maksudnya dia lebih kurang macam masyhur sebab mustafid tu dia disyaratkan ada 2 sisi sanad je haruslah sama. Maksudnya 2 orang perawi tu mesti sama di setiap tingkat sanad dia tu. Sedangkan yang masyhur ni kita tahu dia tak ada syarat apa-apa kan. Tapi mustafid ni dia ada syarat dia. Mesti sama dia punya perawi dia. Lepas tu yang ketiga tu innahu a'amma minal masyhur ay akas al-qawl tsani. Keterangan dia lebih luas daripada masyhur, iaitu kebalikan dari pengertian nombor 2 di atas. Al-mustafid ni saya cuba nak faham tapi agak sukar untuk saya faham. Jadi saya harap ustazah ataupun yang lebih arif boleh tolong untuk terangkan kepada yang lain mengenai al-mustafid ni, sebab saya pun dah cuba yang terbaik untuk faham tapi susah nak faham. Kalau boleh ustazah ataupun yang lain boleh cuba terangkan kepada yang lain agar mereka boleh faham apa yang maksud al-mustafid yang sebenar-benar maksudnya. Yang seterusnya adalah hadis aziz. Hadis aziz ni takrif dia huwa ma la yuqbalu adadun rawatuhu an ithnain wa yusihhu an yazidu fi ba'di tabaqatihi. Maksudnya kalau kat sini nak senang kita tengok an ithnain ni maksudnya 2 orang perawi. Maksudnya kat sini hadis aziz ni dia mempunyai 2 orang perawi. Kalau macam hadisul masyhur tadi ada 3 orang perawi ataupun lebih. Kalau hadisul aziz ni ada 2 orang perawi. Kata kunci dia dekat ithnain. Yang kedua adalah misal hadisul aziz, contoh hadis aziz. Kita boleh tengok kat sini, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maksud dia tidak beriman seseorang itu sehingga diriku lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan juga manusia seluruhnya. Seterusnya hukum bagi hadisul aziz. La yusafu bikaunihi sahihan atau ghaira sahih bal minhu sahih wal hasan wal dhaif mawdu'. Kalau nak senang kat sini, hadis aziz ni dia boleh menjadi sahih, hasan dan juga dhaif. Tapi berdasarkan kepada perawi dia tadi yang terdapat dalam sanad tersebut. Kalau macam perawinya sahih, maka sahihlah hadis tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Ahmad Mustaqim bin Ruslan.
Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan hadis gharib. Okey. Kita boleh lihat pada buku kita, iaitu pada muka surat 140, yang mana hadis gharib ini adalah pada luahnya yang bermaksud al-gharabah, iaitu terasing ataupun berjauhan. Al-gharabah wal ghirabah. Okey. Dan walahu ma'niyan, iaitu dua keadaan. Yang pertama, al-manfiru fil jami'i bi syai'in, yang mana al-manfiru seorang sahaja yang meriwayatkan hadis itu daripada ramai-ramai. Seorang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan al-ba'idu anil watni, dan jauh daripada matan sanad dia, jauh daripada sanad dia. InsyaAllah akan diterangkan. Okey, kita tengok pembahagian dia. Aqsam gharib, aqsam hadis gharib. Okey, kita akan terus pergi kepada pembahagian hadis gharib. Yang pertama adalah hadis gharib mutlak, dan yang kedua adalah gharibun nasbi. Okey, yang dimaksudkan dengan hadis gharib mutlak adalah wahuwa ma kana tafarruq fi asli sanaduhu, yang mana sanad tu diriwayatkan oleh seorang sahabat sahaja, seperti mana yang saya letak contoh di situ, innamal a'malu binniyat, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab yang secara bersendiri dengan Rasulullah SAW, dan tak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis tersebut melainkan Umar radhiyallahu anhu sahaja. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hadis gharibun nasbi. Yang dimaksudkan dengan hadis gharibun nasbi, wa huwa ma hukima bi tafarrud bin nasbati li jahati khassah, yang mana hadis ni pada permulaannya diriwayatkan oleh ramai sahabat, tapi pada pertengahan sanad hanya seorang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut, seperti mana Nabi SAW dakhala Makkah amman lil fathi wa ala ra'sihi al-maghfirah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas radhiyallahu anhu secara bersendiri daripada Imam Al-Zuhri radhiyallahu anhu, dan tidak ada perawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini melainkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu sahaja. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hukum hadis gharib, yang mana hukum hadis gharib ni seperti mana dikatakan dalam hukum waqad yakunu al-gharib qad yakunu sahihan, yang mana hadis gharib ini boleh dia menjadi sahih, atau hasanan ataupun hasan, ataupun au dhaifan wa huwa ghalib wa qad yakunu mawdi'an, yang mana hadis gharib ini dia boleh menjadi sahih, hasan dan dhaif, bergantung kepada perawi-perawi yang terdapat dalam sanad tersebut. Jika yang meriwayatkan itu thiqah dan menepati dengan syarat-syarat penerimaan suatu hadis, maka ia diterima riwayat tersebut. Namun jika sebaliknya, maka riwayat tersebut ditolak. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada perbezaan antara hadis gharib dan masyhur. Perbezaan antara hadis gharib dan masyhur adalah banyak, tapi yang saya senaraikan yang mana kita mudah ingat dan yang mana kita senang untuk membezakannya. Yang pertama, ada yang mana hadis gharib yatafarruq bi riwayati syakhsun wahid, yang mana diriwayatkan oleh seorang sahaja, individu riwayat tersebut. Manakala hadis masyhur ini ma la yakuni riwayatu aklu min salasin min jami'i tabaqah, yang mana hadis gharib ini diriwayatkan lebih daripada 3 orang pada satu tabaqah. Okey, sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.